Laut Cina Selatan sehingga kini menjadi kawasan isu pertikaian antarabangsa yang melibatkan beberapa negara Asia Tenggara termasuk negara China. Dianggap sebagai kawasan perairan yang paling banyak berlakunya tuntutan sepadan. Salah satu kes unik melibatkan kawasan Laut Cina Selatan berkait dengan sebuah gugusan kepulauan yang digelarkan di peringkat antarabangsa sebagai Kepulauan Natuna. Apa yang menarik mengenai kepulauan ini ialah kedudukannya sebenarnya terletak dalam garisan geografi Malaysia, tetapi ia diisytiharkan sebagai salah satu jajahan kerajaan Indonesia. Ia boleh diibaratkan sekiranya satu garisan lurus dilukis di atas peta dari Terengganu ke Sarawak, garisan itu pastinya akan melintasi Kepulauan Natuna. Inilah yang menimbulkan banyak persoalan bagaimana pulau itu diserahkan kepada negara Indonesia. Kepulauan Natuna adalah gugusan kepulauan yang berselerakkan di tengah-tengah Laut Cina Selatan yang memisahkan semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Ia terletak lebih kurang 450 km di utara Pulau Singapura. Pulau terbesar di dalam gugusan Kepulauan Natuna adalah Pulau Serindit atau nama lainnya Pulau Bungguran. Nama antarabangsa yang diiktiraf bagi Pulau Bungguran ialah Natuna. Walaupun dikatakan terpencil, Kepulauan Natuna terletak di kawasan laluan utama perdagangan antara Asia Timur dan Asia Barat. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana Kepulauan Natuna boleh menjadi milik Indonesia. Teruskan menonton. Kepada semua peminat setia APHD Channel, disebabkan terdapat banyak video yang disekat atau di-ban, kini APHD telah membangunkan satu lagi platform terbaru iaitu mobile apps dan aplikasi ini boleh dimuat turun di Google Play dan juga Apple Store. Di platform ini, semua video eksklusif, uncensored, video terbaru dan tanpa iklan akan ditayang di sini. Jadi, kami mengharapkan sokongan daripada anda semua untuk muat turun mobile apps ini dan sertai membership APHD Channel sebagai tanda sokongan kepada kami. Selepas penubuhan negara Republik Indonesia pada 17 Ogos 1945, iaitu kira-kira 10 tahun selepas kemerdekaan mereka, pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk membesarkan garis sempadan lautan mereka daripada jarak 3 batu nautika kepada 12 batu nautika, dan ini mengambil kira garis sempadan keseluruhan kepulauan negara itu. Diisytiharkan secara rasmi dalam Deklarasi Juanda pada 12 Disember 1957. Deklarasi itu merupakan deklarasi yang mengubah cara garis pada negara-negara antarabangsa yang dilukis ketika itu. Tindakan ini mendapat tentangan beberapa negara barat, termasuk Jepun. Beberapa negara seperti Amerika Syarikat, Britain, Australia, New Zealand dan Perancis, termasuklah Jepun, telah menghantar bantahan secara rasmi. Bagi pihak Indonesia pula, mereka membahaskan bahawa sebagai sebuah negara kepulauan, garis sempadan yang lebih besar diperlukan bagi membolehkan mereka melindungi negara mereka dari ancaman luar. Berdasarkan kepada garis sempadan baru ini, Kepulauan Natuna yang sebenarnya berada dalam kawasan geografi Malaysia turut sama diisytiharkan sebagai salah satu wilayah di bawah Indonesia. Tekanan antarabangsa nampaknya tidak menghalang Indonesia daripada terus mempertahankan kedudukan mereka, dan hasilnya pada tahun 1982, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) mengiktiraf apa yang Indonesia lakukan, dan ini sekaligus membolehkan Kepulauan Natuna dinobatkan secara sah tanpa boleh disangkal lagi sebahagian daripada Indonesia. Tambahan pula, kerajaan Malaysia sendiri tidak pernah melakukan sebarang tuntutan ke atas kepulauan tersebut selepas mencapai kemerdekaan, walaupun berdasarkan rekod sejarah, tuntutan Malaysia sebenarnya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Indonesia. Selain itu, untuk tiba-tiba melakukan tuntutan secara mengejut, sedangkan kerajaan Malaysia sudah pun terbentuk sekian lama, boleh dijadikan asas untuk membatalkan sesebuah tuntutan. Oleh itu, isu Pulau Natuna di antara Malaysia dan Indonesia ini sudah lama dianggap selesai. Sejarah pendudukan Pulau Natuna terletak betul-betul di bahagian tengah Kepulauan Nusantara. Rekod terawal berkenaan kepulauan itu menyatakan tentang sebuah kerajaan yang berasal daripada percampuran kerabat Patani dan Johor Riau, di mana mereka dikatakan mula memerintah kepulauan itu sejak tahun 1597. Menurut sejarah, pemerintah pertama Natuna bernama Datuk Kaya dan berikutan hubungannya dengan kerajaan-kerajaan Melayu di semenanjung Tanah Melayu. Kegiatan ekonomi antara Natuna dengan kerajaan yang ada ketika itu berjalan rancak. Selepas kedatangan penjajah Belanda dan British yang melakukan pelbagai masalah, Kepulauan Natuna ini mula dipecah-pecahkan. Walaupun secara geografinya, kepulauan itu lebih hampir dengan Malaysia berbanding Indonesia, kerajaan Indonesia yang terbentuk lebih awal berjaya mengisytiharkan kepulauan itu milik mereka.
Ada juga yang berpendapat kerajaan Malaysia memilih untuk berdiam diri daripada menimbulkan satu lagi perbalahan baru dalam usaha untuk memulihkan hubungan kedua-dua negara. Pada tahun 2018, jumlah populasi Natuna adalah seramai 76,968 orang dengan 85.27% datang daripada keturunan Melayu, 6.34% Jawa, 2.5% Tionghoa dan selebihnya pecahan orang Minangkabau, Batak, Bugis, Banjar dan lain-lain. Manakala 96.82% penduduk Kepulauan Natuna mengamalkan cara hidup Islam dengan hanya 2.8% yang beragama Kristian Katolik, Protestan dan Buddha. Selain itu, pertuturan mereka juga menggunakan bahasa Melayu yang sangat mirip dengan dialek pertuturan orang Terengganu di Malaysia. Ini menunjukkan pengaruh kerajaan Patani yang sangat kuat dalam masyarakat kepulauan tersebut seperti yang tertulis dalam sejarah awal Kepulauan Natuna. Pulau Natuna kaya dengan hasil bumi. Berpusatkan Kota Ranai sebagai ibu negerinya, Kepulauan Natuna terdiri daripada sekitar 154 buah pulau yang terletak di barat laut Pulau Borneo dan 27 daripadanya berpenghuni. Dua pulau terbesar di Kepulauan Natuna adalah Pulau Bungguran dan Pulau Serasan. Disebabkan menjadi salah satu lokasi pertikaian di antara kerajaan Indonesia dan kerajaan China ketika ini, gugusan kepulauan ini diidamkan kerana mempunyai lokasi yang sangat kaya dengan hasil minyak dan gas serta sumber tangkapan laut yang mewah. Salah sebuah telaga minyak telah ditemui di mana ia kini dinamakan sebagai Telaga Minyak Natuna Timur, menempatkan simpanan minyak mentah dianggarkan jutaan tong secara keseluruhannya. Bagi memastikan kedaulatan Indonesia tidak dicabar di kawasan tersebut, kebanyakan peta Indonesia akan melabelkan kawasan lautan yang terletak di utara Natuna sebagai Lautan Natuna. Walaupun begitu, usaha kerajaan Indonesia untuk mendesak PBB mengiktiraf lautan tersebut dengan nama yang telah diberikan itu nampaknya masih belum berhasil. Jadi, sehingga hari ini, nama Lautan Natuna itu hanya wujud dalam peta orang Indonesia sahaja, tetapi tidak bagi peta di negara-negara lain di seluruh dunia. Bagaimana Pulau Natuna menjadi milik Indonesia? Indonesia secara rasmi memasukkan Kepulauan Natuna sebagai wilayahnya pada tahun 1956, setahun sebelum Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dan 6 tahun sebelum berlakunya konfrontasi Malaysia dengan Indonesia. Tanah Melayu pada ketika itu masih lagi diperintah British dan belum lagi menjadi sebuah negara berdaulat bagi menuntut ketuanan ke atas Kepulauan Natuna. Walaupun Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 dan menjadi Malaysia pada tahun 1963, konfrontasi Malaysia-Indonesia yang berlaku pada tahun 1962 hingga 1966 berkemungkinan telah mengalih pandangan pemerintah Malaysia pada ketika itu yang lebih menumpukan untuk menamatkan konflik dengan Indonesia. Manakala Indonesia pula memerlukan Kepulauan Natuna supaya garis kepulauan dapat dilukis, menghubungkan pulau-pulau di dalam Indonesia bagi mencipta sebuah lingkungan laut kepulauan bagi memenuhi hasratnya menjadi sebuah negara kepulauan berdasarkan Undang-Undang Laut Antarabangsa. Oleh itu, besar kemungkinan teori untuk menamatkan konfrontasi dan berbaik-baik dengan jiran serumpun, isu tuntutan kedaulatan ke atas Kepulauan Natuna mungkin tidak menjadi keutamaan pemerintah Malaysia pada ketika itu. Sehingga kini, Malaysia mengiktiraf kedudukan Kepulauan Natuna sebagai sebuah wilayah dalam negara Kepulauan Republik Indonesia. Di bawah konsep undang-undang antarabangsa, sesebuah wilayah itu boleh diperolehi oleh sesebuah kerajaan atau kuasa pemerintah melalui 4 cara, iaitu perluasan wilayah melalui cara semula jadi, penyerahan wilayah dan prescription. Prescription merujuk kepada tindakan sebuah negara yang menzahirkan kedaulatan dengan cara mengamalkan penguasaan ke atas wilayah tertentu tanpa dibantah oleh negara-negara lain. Berdasarkan fakta ini, boleh dikatakan bahawa Indonesia telah menguasai Pulau Natuna selama 56 tahun tanpa bantahan dari Malaysia sejak tahun 1956. Oleh yang demikian, adalah sukar untuk bagi Malaysia menuntut hak kedaulatan ke atas Kepulauan Natuna walaupun berdasarkan fakta geografi dan sejarah, Kepulauan Natuna memang mempunyai pertalian yang kuat dengan negeri-negeri di Semenanjung Melayu. Tuntutan kerajaan China terhadap Pulau Natuna. Berdasarkan kepada garis yang dinamakan sebagai Nine Dash Line, kerajaan China pada ketika ini melakukan tuntutan ke atas Kepulauan Natuna. Garis sempadan itu diperkenalkan pada tahun 1947 dan ianya sentiasa dikemaskini berdasarkan kepada takrifan kerajaan China dan kerap kali menjadi punca perbalahan antara China dan negara-negara lain.
Dalam satu insiden pada tahun 1993, delegasi dari China dilihat sengaja menggunakan peta yang diubah memasukkan kawasan Kepulauan Natuna dan kawasan sekitarnya sebagai sebahagian daripada wilayah China, iaitu mirip dengan peta asal Nine Dash Line yang diperkenalkan pada tahun 1947. Tindakan itu mendapat reaksi kerajaan Indonesia yang seterusnya meminta penjelasan. Melihat kerajaan China yang berdolak-dalih, Indonesia memilih untuk menambah bilangan pesawat penggempur di Natuna serta menambah jumlah populasi di situ. Selain itu, syarikat cari gali gas juga digalakkan untuk melabur dan membuka telaga-telaga minyak serta gas baru di Natuna bagi membolehkan Pulau Natuna dilindungi daripada penguasaan China. Pada tahun 1995, perbincangan bagi menamatkan krisis itu nampaknya gagal dicapai dan tentera Indonesia juga telah memberikan reaksi negatif terhadap tindakan tarik tali China yang bertindak mencabar kedaulatan Indonesia di kepulauan itu. Selepas kerajaan Suharto dijatuhkan, usaha memperbaiki hubungan Indonesia dengan China, khasnya berkaitan dengan isu tersebut, diteruskan. Kerjasama dan perjanjian berjaya dicapai di antara kedua-dua negara pada tahun 2005 dan sekaligus berjaya meredakan ketegangan yang berlaku antara kedua-dua negara. Namun begitu, pada tahun 2009, China sekali lagi melakukan tuntutan kepada PBB ke atas beberapa kepulauan yang menjadi rebutan, dan ini sebenarnya menunjukkan yang agenda China di Laut China Selatan sebenarnya masih belum selesai. Pada tahun 2021, China mengarahkan Indonesia untuk menghentikan sebarang proses cari gali minyak dan gas asli di wilayah maritim yang kedua-dua negara menganggap sebagai milik mereka. Kesimpulannya, fakta-fakta sejarah menunjukkan bahawa Kepulauan Natuna mempunyai berkaitan yang lebih jelas dan kukuh dengan negeri-negeri Tanah Melayu berbanding kerajaan-kerajaan awal di Kepulauan Indonesia. Walaupun begitu, dengan tiada tuntutan konsisten pernah dilakukan oleh Malaysia, jadi Malaysia secara jelas mengiktiraf Kepulauan Natuna sebagai wilayah berdaulat bagi negara Indonesia. Kedaulatan Indonesia ke atas pulau ini telah mencipta ruang lingkup wilayah Indonesia yang membelah Malaysia pada dua bahagian. Tetapi isu sebenar yang mencabar kedudukan Indonesia adalah tuntutan kepulauan itu oleh kerajaan China dan sehingga kini masih belum selesai dengan jelas. Mantra polisi luar pentadbiran Presiden Amerika Syarikat Joe Biden ialah Rule-Based Order, iaitu menyokong semua peraturan dan undang-undang antarabangsa bagi membolehkan dunia mencapai keamanan sejak Perang Dunia Kedua lagi. China mendapat kecaman pihak antarabangsa kerana mengenepikan undang-undang laut antarabangsa dengan mengadakan garisan Nine Dash Line di Laut China Selatan. Namun, bagaimana pula dengan sikap Amerika Syarikat dan United Kingdom terhadap Diego Garcia di Kepulauan Chagos yang sepatutnya dimiliki negara Mauritius tetapi dijadikan pangkalan tentera milik Amerika Syarikat sejak tahun 1966? Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana Diego Garcia menjadi aset penting kepada Amerika Syarikat. Teruskan menonton. Kepada semua peminat setia APHD Channel, disebabkan terdapat banyak video yang disekat atau di-ban, kini APHD telah membangunkan satu lagi platform terbaru iaitu mobile apps, dan aplikasi ini boleh dimuat turun di Google Play dan juga Apple Store. Di platform ini, semua video eksklusif, unsensor, video terbaru dan tanpa iklan akan ditayang di sini. Jadi, kami mengharapkan sokongan daripada anda semua untuk muat turun mobile apps ini dan sertai membership APHD Channel sebagai tanda sokongan kepada kami. Rekod awal sejarah Mauritius menunjukkan bermula kurun ke-10, ia pernah didatangi oleh penggembara Arab, Melayu, Portugis dan kemudian menjadi tanah jajahan Belanda pada tahun 1630, Perancis pada tahun 1715 dan akhirnya British pada tahun 1810. Walau bagaimanapun, Mauritius akhirnya mendapat kemerdekaan pada 12 Mac 1968. Sebelum itu, pihak British yang mahu mengekalkan pemilikan ke atas Kepulauan Chagos telah membayar lebih 4 juta pound sterling kepada pemerintah Mauritius dan menjadikan Chagos di bawah naungan British Indian Ocean Territory pada tahun 1965. Pada tahun 1966, British dan Amerika Syarikat membuat perjanjian dan Diego Garcia, iaitu pulau terbesar di bawah BIOT, dipajakkan kepada Amerika Syarikat untuk tujuan pertahanan tentera bagi tempoh 50 tahun. Pada tahun 1968 hingga 1974, seramai 1,500 hingga 2,000 penduduk asal di situ dihalau keluar oleh British. Diego Garcia kini menjadi pangkalan logistik utama tentera Amerika Syarikat di tengah-tengah Lautan Hindi, dan kawasan BIOT ini tidak diberi akses untuk orang awam, termasuk pesawat komersial tidak dibenarkan melaluinya. Bagaimana Diego Garcia dipilih menjadi pangkalan Amerika Syarikat? Selepas tahun 1960-an,
bermula fasa kemerdekaan di rantau Asia, dengan Soviet mula cuba mempengaruhi banyak negara yang baru merdeka dan Amerika Syarikat pula menyekat ideologi komunis dari berkembang dengan campur tangan di rantau Asia Pasifik. Namun, penyebab utama Amerika Syarikat memilih pangkalan tentera di Lautan Hindi ketika itu ialah disebabkan perang antara China dan India 1962, di mana India meminta pertolongan ketenteraan dari Amerika Syarikat. Amerika Syarikat menghantar kapal pengangkut USS Kitty Hawk sebagai persediaan menghalang China memasuki Kalkuta. Namun gencatan senjata berjaya dicapai sebelum kapal pengangkut Amerika Syarikat sampai di Lautan Hindi. Pada tahun 1964, setelah tinjauan dilakukan, Pulau Diego Garcia yang terletak sejauh 2,139 km dari pesisiran Laut Selatan India ini dipilih atas faktor lokasi yang strategik dan terpencil. Pulau Diego Garcia terletak di tengah Lautan Hindi dengan mempunyai jarak yang dapat dicapai dengan lokasi kritikal seperti: pertama, laluan checkpoints maritim utama dunia seperti Selat Bab el-Mandeb menghubungkan Laut Mediterranean dan Lautan Hindi, Selat Hormuz yang dikawal oleh Iran dan adalah laluan minyak utama dunia, dan Selat Melaka iaitu selat paling kritikal di Asia. Kedua, pelabuhan penting seperti di Gwadar, Pakistan, Hambantota, Sri Lanka dan Kyaukphyu, Myanmar. Serta ketiga, 8 Degree Channel di antara Pulau Minicoy dan Maldives. Oleh itu, Diego Garcia sangat sesuai untuk dijadikan pangkalan tentera laut Amerika Syarikat bagi menempatkan pesawat peninjau dan pesawat pengebom kerana jarak ke lokasi penting ini tidak memerlukan mereka mengisi minyak. Beberapa operasi serangan yang menggunakan pesawat pengebom Amerika Syarikat dari Diego Garcia adalah Perang Teluk tahun 1991, Perang Afghanistan tahun 2001 dan Perang Iraq tahun 2003. Kemudahan yang dibina di Diego Garcia. Diego Garcia adalah karang atol dan merupakan pulau terbesar di Kepulauan Chagos yang mempunyai keluasan daratan hanya 44 km persegi, panjang 60 km dan lebarnya 8 km. Menurut National Geographic Society, atol adalah gugusan terumbu karang yang berbentuk cincin atau serangkaian pulau yang mengelilingi lagun di bahagian tengahnya. Disebabkan kepentingannya, ianya dianggap seperti kapal pengangkut yang tidak boleh ditenggelamkan. Pada ketika ini, Diego Garcia menempatkan seramai 1,700 anggota tentera dan 1,500 orang pekerja awam dari warga negara Amerika Syarikat dan United Kingdom bersama-sama pelbagai kelengkapan tentera termasuk kapal dan pesawat udara. Diego Garcia juga menjadi tempat pendaratan kecemasan bagi pesawat komersial yang dibenarkan terbang melalui Lautan Hindi. Ia juga termasuk dalam 33 kawasan pendaratan kecemasan bagi kapal angkasa Agensi Angkasa Lepas NASA, walau bagaimanapun belum pernah digunakan untuk tujuan tersebut. Misi utama pangkalan Diego Garcia ialah untuk menyokong operasi ketenteraan di sekitar Lautan Hindi dan Teluk Persia bagi mencapai objektif polisi luar negara Amerika Syarikat. Pangkalan tentera ini dikenali sebagai Camp Thunder Cove dengan perbelanjaan pembangunan mencapai berbilion dolar. Ia memainkan peranan penting dalam Perang Teluk, Perang di Iraq dan Perang di Afghanistan selain terlibat dengan pergolakan di Syria dan Libya. Pelbagai berita antarabangsa juga menulis tentang peranan Diego Garcia sebagai tempat penahanan dan penyiksaan pengganas seperti Al-Qaeda dan Taliban. Selain itu, pangkalan Diego Garcia juga memberikan servis kepada tentera laut British dan sekutu lain yang melalui Lautan Hindi. Ia juga mempunyai landasan udara dengan pusat kawalan udara ATC sepanjang 3,659 meter yang mampu menerima pesawat pengangkut besar seperti C-130 Hercules dan C-5 Galaxy. Terdapat juga banyak fasiliti untuk anggota tentera dan pekerja awam seperti kawasan perumahan, klinik, gimnasium dan pusat hiburan. Usaha China membina Jalan Sutera Laut abad ke-21. Lautan Hindi yang mempunyai kepentingan bagi China kerana ianya adalah laluan perdagangan penting dan China mahu melindungi jalan laut tersebut dari dikuasai pihak lain. Kaedah diplomasi secara agresif menyebabkan pandangan negatif dari kebanyakan masyarakat antarabangsa. China tidak akan berkompromi dengan sesiapa yang mencabar keselamatan, kestabilan, ekonomi dan tuntutan kawasan termasuk isu maritim. Amerika Syarikat tidak bersetuju dengan tindakan agresif China yang membelakangkan undang-undang antarabangsa. Namun begitu, kuasa barat, Amerika Syarikat dan Britain sendiri melanggar undang-undang dengan menduduki Pulau Diego Garcia sehingga kini. China pula mengusulkan konsep Jalan Laut Sutera abad ke-21 pada tahun 2013 sebagai strategi pembangunan beberapa infrastruktur penting bagi perhubungan laluan laut antara Asia Tenggara, Lautan Hindi, Lautan Pasifik Selatan dan Afrika Timur. Terdapat kekurangan dari segi pelaburan infrastruktur seperti pelabuhan di rantau Indo-Asia Pasifik dan banyak negara yang bersetuju untuk mendapatkan pembiayaan dari China.
Di samping itu, ramai penganalisis yang mempersoalkan tentang cadangan China ini dibuat atas faktor kepentingan geopolitikal dan ketenteraan selain membebankan negara-negara tersebut dengan hutang yang banyak. Pembangunan jalan sutera laut ini mempunyai kepentingan untuk ekonomi dan ketenteraan negara China, dan China tentunya akan memperhebatkan lagi keupayaan tentera lautnya supaya dapat melindungi aset dari jauh, dan ini sudah pasti menggugat kedudukan pihak Amerika Syarikat. Keputusan undang-undang terhadap Pulau Chagos. Pada awal tahun 2021, Tribunal Antarabangsa untuk Undang-Undang Laut telah memutuskan bahawa negara Mauritius mempunyai hak ke atas Kepulauan Chagos termasuk Pulau Diego Garcia, dan United Kingdom diminta untuk menamatkan pendudukan secara tidak sah di pulau tersebut. Ini berikutan pada tahun 2019, Mahkamah Antarabangsa di bawah PBB mengusulkan bahawa Kepulauan Chagos telah dipisahkan secara paksa dari Mauritius tanpa mempedulikan hak penduduk asal di situ. Kesimpulannya, sejarah tentang polisi luar negara oleh Amerika Syarikat sejak dari Perang Dingin menunjukkan bahawa negara itu mahu mempamerkan kekuatan ketenteraan dengan membina pangkalan tentera di seluruh pelosok dunia untuk menjaga kepentingannya. Setelah 5 dekad mengambil Kepulauan Chagos dari Mauritius, Amerika Syarikat telah menyambung lagi pajakan dengan United Kingdom dari tahun 2016 sehingga tahun 2036 terhadap Pulau Diego Garcia dan mengenepikan kemahuan penduduk asal untuk kembali ke pulau tersebut. Selepas Perang Dingin, China mula bangkit dan dilihat menjadi ancaman kepada kuasa besar sedia ada iaitu Amerika Syarikat dan mula bertindak agresif dalam isu keselamatan. Laut China Selatan antara kawasan yang sangat ingin dikuasai oleh pelbagai negara dan ia mempunyai sepadan bertindih menyebabkan kepada pelbagai krisis sejak sekian lama. Antara peristiwa konflik paling tegang terjadi pada tahun 1988 apabila negara Vietnam kehilangan 70 nyawa dalam pertelingkahan dengan China di Kepulauan Spratly. Pada hari ini, potensi konflik ini akan berulang dengan kesan yang lebih teruk adalah tidak mustahil dengan pelibatan Amerika Syarikat yang mahu menjaga pelbagai kepentingannya di kawasan rantau ini. China dilihat akan terus melakukan usaha untuk mengadakan situasi konflik terbuka di mana undang-undang dan keselamatan antarabangsa tidak dipedulikan. Ini termasuklah tuntutan wilayah penting di Laut China Selatan seperti Kepulauan Spratly. Sejak awal 1970-an, sebahagian atau keseluruhan Pulau Spratly ini dibuat tuntutan oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam dan China. Manakala China, Vietnam dan Filipina masing-masing sudah membangunkan pelbagai struktur di pulau tersebut bagi kepentingan masing-masing. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa China memerlukan Kepulauan Spratly. Teruskan menonton. Kepada semua peminat setia APHD Channel, disebabkan terdapat banyak video yang disekat atau di-ban, kini APHD telah membangunkan satu lagi platform terbaru iaitu mobile apps, dan aplikasi ini boleh dimuat turun di Google Play dan juga Apple Store. Di platform ini, semua video eksklusif, uncensored, video terbaru dan tanpa iklan akan ditayang di sini. Jadi, kami mengharapkan sokongan daripada anda semua untuk muat turun mobile apps ini dan sertai membership APHD Channel sebagai tanda sokongan kepada kami. Reformasi ketenteraan China. Ketenteraan di China adalah sesuatu yang penting dalam sejarah negara itu, dengan rekod awal mengenai tentera mula tercatat sejak 5,000 tahun dahulu lagi. Ahli falsafah China menganggap tentera bukan sahaja bertugas untuk melindungi negara dan bangsa, akan tetapi merupakan tulang belakang untuk pembangunan sesebuah
Pulau Spratly. Kepulauan Spratly mempunyai kawasan seluas 425,000 km persegi dengan 30,000 pulau kecil di mana mempunyai lebih daripada 750 pulau terumbu. Ia terletak hanya sekitar 80 km dari barat Laut Bintulu, Sarawak, manakala kira-kira 1,800 km dari Tanah Besar China. Kawasan ini menjadi perebutan 6 negara, China dan Taiwan, serta 4 anggota ASEAN iaitu Malaysia, Brunei, Vietnam dan Filipina. Pulau ini penting kerana menjadi laluan perdagangan utama yang menghubungkan pelabuhan penting di Asia Pasifik selain kedudukannya yang strategik dengan kepentingan geopolitik, bahkan kaya dengan sumber mineral asli. Kehadiran China di Pulau Spratly. China menuntut semua kepulauan Spratly kerana terletak dalam lingkungan Nine Dash Line yang tidak diiktiraf pihak antarabangsa yang juga telah merampas Pulau Paracel dari Vietnam pada tahun 1974. China menganggap mereka adalah bangsa yang pertama mengeksplorasi kawasan Laut China Selatan dan menguasai lautan tersebut sejak lebih 2,000 tahun yang lalu dan mempunyai hak ke atasnya di atas faktor sejarah. Namun hakikatnya, Kepulauan Spratly ini dilihat penting atas faktor keselamatan dan kekayaan sumber seperti gas asli dan minyak, ditambah lokasi strategik membolehkan China mendirikan pangkalan tentera sekaligus memberikan kelebihan untuk mengawal perairan. Sejak tahun 2014, China telah meningkatkan kehadiran tentera di Kepulauan Spratly ini dengan melengkapkan kemudahan radar, sistem komunikasi, landasan udara, bangunan penyimpanan pesawat tentera dan banyak lagi. Pada 25 Mac 2021, gambar satelit terkini menunjukkan kawasan tanah baru yang dibina oleh pihak China seluas 7 ekar di Terumbu Karang Subi. Pulau Terumbu Karang Subi ini ialah antara pulau buatan terbesar yang dibina oleh China di Kepulauan Spratly. Sebenarnya, pangkalan tentera di Kepulauan Spratly ini dibina bukannya sekadar mempamerkan kuasa tentera dan senjata, akan tetapi ianya adalah sebagai markas pengumpulan maklumat di luar Beijing. Markas yang ada di sini dapat membantu mencari maklumat kritikal dalam membantu pusat di Beijing untuk membuat keputusan, berkomunikasi, analisis intel, pemantauan, eksplorasi dan penyelidikan tentang musuh yang berada di Laut China Selatan dan sekitarnya. Pelbagai kemudahan dengan teknologi canggih yang dibina dapat memberi kelebihan dari sudut kecepatan dan ketepatan maklumat kepada China walaupun dengan cara tidak sah ke atas perairan Laut China Selatan. Ia menjadi satu daripada aset ketenteraan penting dalam strategi PLA yang sentiasa mahu berada di hadapan musuh. Menurut pemerhati dan penganalisis, sistem rangkaian komunikasi yang luas dan menyeluruh di Kepulauan Spratly akan menjadi kunci kepada keputusan yang dibuat dalam ketegangan antara China dan Amerika Syarikat. Ketegangan antara Amerika Syarikat China di Laut China Selatan. Dengan peningkatan perbelanjaan ketenteraannya berbanding dengan negara-negara serantau yang lain, membolehkan pembangunan keupayaan pertahanan China untuk menghadapi pelbagai kemungkinan seperti tentangan kemerdekaan dari Taiwan, ancaman Amerika Syarikat dan negara serantau yang lain. Dalam masa yang sama, peningkatan keupayaan tentera ini juga bertujuan untuk mencabar Pakatan Keselamatan Amerika Syarikat Jepun di Asia Timur Laut. China bimbang bahawa Amerika Syarikat akan cuba menjadi kuasa hegemoni di rantau ini. Kawasan rantau Indo-Pasifik adalah kritikal bagi Amerika Syarikat dengan nilai dagangan sebanyak 1.9 trilion US dollar pada tahun 2019, merentasi dua lautan terbesar iaitu Lautan Hindi dan Lautan Pasifik dengan Laut China Selatan di tengah-tengah. Hubungan China dengan Amerika Syarikat juga semakin tegang walaupun dalam krisis pandemik COVID-19 dan dalam satu pertemuan antara kumpulan polisi luar negara Amerika Syarikat yang baru di bawah pentadbiran Presiden Joe Biden dengan pegawai tinggi China di Alaska pada Mac 2021. Kedua-dua negara saling menuding jari dan China menyatakan tidak akan sama sekali berkompromi dalam isu keselamatan dan kedaulatan negara tersebut. China juga menuduh Amerika Syarikat menggunakan ketenteraan untuk mempromosikan demokrasi kepada negara-negara lain termasuk campur tangan di Taiwan dan Hong Kong. Sekali lagi, China juga menekankan bahawa Amerika Syarikat tidak berhak berada di kawasan Laut China Selatan. Kesimpulannya, Laut China Selatan kini bukan lagi hanya satu isu kecil berkaitan tuntutan wilayah kepulauan penting antara negara-negara ASEAN, akan tetapi telah menjadi kawasan rebutan panas antara kuasa-kuasa besar yang mahu mengekalkan dan menjaga kepentingan masing-masing, ditambah sifat agresif China yang tidak menghormati undang-undang antarabangsa. Konflik global di masa hadapan dilihat akan tertumpu di Laut China Selatan ini dengan pertembungan kuasa barat, Amerika Syarikat, Britain dan Eropah dengan kuasa timur, China dan Rusia, manakala negara-negara kecil ASEAN berada di tengah-tengah konflik. Namun, perang adalah merupakan jalan terakhir yang akan diambil oleh mana-mana pihak kerana kesan dan risiko yang tidak akan mungkin mampu ditanggung.
Isu 9 garis putus atau 9 dash line adalah isu yang sangat kompleks dan penuh dengan kontroversi. Ia merupakan punca ketegangan utama antara China dan negara-negara jirannya yang sekaligus berpotensi untuk menggugat kestabilan rantau ini. Garis ini pertama kali dibuat pada tahun 1947 dan telah menjadi subjek kontroversi sejak daripada itu. Isu tuntutan 9 dash line ini bukan sahaja melibatkan isu perundangan dan hubungan serantau sahaja, ia juga mempunyai implikasi alam sekitar dan ekonomi yang ketara. 9 dash line yang dituntut oleh China merangkumi kira-kira 90% daripada 3.5 juta kilometer persegi Laut China Selatan. Dalam kawasan ini, China membuat tuntutan kedaulatan dan maritim. Laut China Selatan ialah laluan perkapalan yang penting dan merupakan rumah kepada kawasan perikanan selain kawasan yang kaya dengan potensi rizal minyak dan gas. Tuntutan China ke atas Laut China Selatan boleh memberi kesan yang sangat besar kepada ekonomi dan alam sekitar rantau ini. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat isu 9 garis putus atau 9 dash line yang menjadi kontroversi dan menjejaskan hubungan antara negara Asia dengan pihak China. Teruskan menonton. Kepada semua peminat setia APHD Channel, disebabkan terdapat banyak video yang disekat atau di-ban, kini APHD telah membangunkan satu lagi platform terbaru iaitu mobile apps dan aplikasi ini boleh dimuat turun di Google Play dan juga Apple Store. Di platform ini, semua video eksklusif, uncensored, video terbaru dan tanpa iklan akan ditayang di sini. Jadi, kami mengharapkan sokongan daripada anda semua untuk muat turun mobile apps ini dan sertai membership APHD Channel sebagai tanda sokongan kepada kami. 9 dash line adalah tuntutan wilayah yang dibuat oleh China di Laut China Selatan. Tuntutan ini telah dibuat oleh China sejak tahun 1947 lagi, iaitu apabila China telah memasukkan 9 dash line di dalam peta mereka sejak tahun 1949. 9 dash line ini terdiri daripada 9 garis putus yang berseranjang di Laut China Selatan. Garis-garis putus ini merentasi sebahagian besar Laut China Selatan, termasuk kawasan yang dituntut oleh beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Filipina dan Vietnam. Pihak China mendakwa bahawa 9 dash line ini adalah berdasarkan sejarah dan undang-undang laut. Namun begitu, negara-negara ASEAN yang lain telah membantah tuntutan China dan menegaskan bahawa 9 dash line yang dituntut itu tidak mempunyai asas yang sah. Secara geografi, Laut China Selatan meliputi kawasan laut seluas 3.5 juta kilometer persegi melalui Brunei, China, Indonesia, Malaysia, Filipina dan Vietnam. Kawasan ini dihiasi dengan hamparan pulau, kawasan cetek, Pulau Batu Karang yang kemudiannya dikelompokkan kepada 4 gugusan pulau iaitu Kepulauan Paracel, Kepulauan Pratas, Kepulauan Zhongsha dan Kepulauan Spratly. Berdasarkan kedudukan geografinya, Laut China Selatan merupakan sebahagian daripada laluan perdagangan dan pengangkutan laut yang penting. Ia melibatkan negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara dengan rakan perdagangan di seluruh dunia. Berdasarkan data Persidangan Perdagangan dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menganggarkan bahawa kira-kira 80% perdagangan global mengikut volume dan 70% mengikut nilai diangkut melalui laut. Daripada jumlah itu, 60% perdagangan maritim melalui Asia dengan Laut China Selatan membawa anggaran 1/3 daripada perkapalan global. Prospek minyak dan gas asli di dasar laut dijangka terus meningkat dan merebak di beberapa tempat. Beberapa tempat di Laut China Selatan mempunyai potensi rizal minyak antara 190 trilion kaki padu gas asli dan 11 bilion tong minyak dengan lebih banyak lagi yang berpotensi belum ditemui. Selain itu, Laut China Selatan juga kaya dengan potensi perikanan. Tuntutan Laut China Selatan seperti yang termaktub di dalam Law of the Sea Convention (LOSC), mana-mana negara berhak menuntut wilayah laut sehingga 12 batu nautika dan 200 batu nautika wilayah zon ekonomi eksklusif EEZ serta pelantar benua. Walau bagaimanapun, tuntutan China adalah sedikit pelik di mana kerajaan Beijing telah menuntut kawasan seberluas di Laut China Selatan yang dilitupi oleh 9 garis putus yang telah diwujudkan oleh pihak mereka sendiri. Beijing menyatakan bahawa perairan Laut China Selatan menerusi tuntutan bersejarah adalah miliknya dan dengan itu ia patut kekal di bawah kedaulatan China. Antara tuntutan kepulauan yang menjadi isu ialah Kepulauan Spratly. Kepulauan Spratly adalah sebuah kepulauan yang terdiri daripada 750 batu karang, batuan, beting pasir dan pulau-pulau yang dilingkungi garis-garis yang dituntut oleh China di Laut China Selatan. Kepulauan ini pernah menjadi milik Empayar Jepun sehingga penghujung Perang Dunia Kedua pada tahun 1945.
Setelah Jepun kalah dalam perang, kedaulatan ke atas kepulauan ini telah dilepaskan oleh pihak Jepun menerusi perjanjian perdamaian San Francisco yang ditandatangani pada tahun 1951 tanpa menamakan negara pewaris ke atas kepulauan ini. Kepulauan Spratly ini secara geografinya terletak lebih berdekatan dengan negara-negara Asia Tenggara berbanding China. Walau bagaimanapun, berdasarkan alasan sejarah, China telah meletakkan tuntutan ke atas keseluruhan Kepulauan Spratly yang lebih dikenali sebagai Kepulauan Nansha oleh rakyat China. Selain itu, isu pemilikan Pulau Natuna seperti mana yang telah dibincangkan dalam video sebelum ini juga berkait rapat dengan tuntutan Nine Dash Line oleh China. Nine Dash Line menjadi punca ketegangan negara ASEAN dan China. Terdapat banyak isu di Laut China Selatan yang berkait dengan Nine Dash Line yang seterusnya menimbulkan ketegangan antara pihak China dan negara-negara ASEAN. Pada tahun 2014, kerajaan China telah membina struktur buatan manusia di beberapa pulau yang dituntut oleh negara-negara ASEAN. Tindakan China ini telah menimbulkan kemarahan negara-negara ASEAN dan telah meningkatkan ketegangan di Laut China Selatan. Isu 9 garis putus ini telah menjadi punca utama ketegangan di Laut China Selatan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, China semakin tegas dalam tuntutannya dan telah membina pulau buatan dan pangkalan tentera di beberapa pulau yang dipertikaikan. Ini telah membawa kepada tuduhan bahawa China mententerakan Laut China Selatan dan telah menimbulkan kebimbangan tentang potensi konflik. Pada tahun 2016, Tribunal Timbang Tara Antarabangsa (PCA) telah mengeluarkan keputusan yang tidak berpihak kepada mana-mana pihak dalam kes yang melibatkan tuntutan wilayah di Laut China Selatan. PCA juga memutuskan bahawa China tidak mempunyai hak untuk menduduki atau menuntut wilayah yang dilindungi oleh Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tentang Undang-Undang Laut. Keputusan yang dikeluarkan oleh PCA ini telah mengukuhkan pendirian negara-negara ASEAN. Ia sekaligus telah melemahkan tuntutan China. Namun, China nampaknya masih belum menarik balik tuntutannya ke atas Nine Dash Line ini. PCA juga memutuskan bahawa China telah melanggar hak kedaulatan Filipina di Laut China Selatan dengan mengganggu aktiviti perikanan dan cari gali minyaknya. Tetapi, China masih enggan menerima keputusan PCA dan terus menegaskan tuntutannya di Laut China Selatan. Kerajaan China juga telah diarahkan untuk menghentikan segala aktiviti penambakan di Laut China Selatan. Isu Nine Dash Line ini masih menjadi isu yang sensitif dalam membincangkan hubungan antara China dan negara-negara ASEAN. Walaupun negara-negara ASEAN telah menggesa China untuk berunding dengan mereka bagi menyelesaikan isu ini, namun China masih belum menunjukkan minat untuk berunding. Malaysia dan isu Nine Dash Line. Bagi Malaysia pula, isu tuntutan Nine Dash Line ini banyak memberi kesan ke atas wilayah perairan di Sabah dan Sarawak yang berada di bawah kedaulatan Malaysia. Tuntutan 9 Nine Dash Line ini telah menyebabkan China merasakan perairan ini adalah hak miliknya. Akibat daripada itu, pihak berkuasa China pada November 2015 telah membolos perairan Beting Patinggi Ali yang terletak kira-kira 134 batu nautika atau 250 km dari Miri dari kawasan sekitarnya yang terletak di kawasan EEZ Malaysia dengan menambah jumlah rondaan di kawasan tersebut. Keputusan PCA yang mengisytiharkan Nine Dash Line tidak sah di bawah Undang-Undang Antarabangsa memberikan kelebihan kepada Malaysia dan negara-negara ASEAN yang lain. Tanpa tuntutan Nine Dash Line ini, kebanyakan kawasan maritim yang dituntut Malaysia terletak lebih dari 200 batu nautika dari tanah besar China. Oleh itu, tuntutan maritim China tidak lagi akan bertindih dengan Malaysia secara signifikan berdasarkan kedudukan geografi kedua-dua negara. Keputusan PCA ini meletakkan Malaysia di kedudukan lebih baik untuk memastikan insiden pencerobohan Beting Patinggi Ali yang terletak di dalam wilayah perairan Malaysia tidak lagi akan terjadi. Kesimpulannya, isu Nine Dash Line yang melibatkan China dan negara-negara ASEAN ini adalah isu yang sangat kompleks dan sukar untuk diselesaikan. Namun, ia adalah satu isu yang penting yang perlu diselesaikan kerana ia boleh menjejaskan keamanan dan kestabilan di rantau Asia Tenggara. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi. Kepada semua peminat setia APHD Channel, disebabkan terdapat banyak video yang disekat atau di-ban, kini APHD telah membangunkan satu lagi platform terbaru iaitu mobile apps dan aplikasi ini boleh dimuat turun di Google Play dan juga Apple Store. Di platform ini, semua video eksklusif, uncensored, video terbaru dan tanpa iklan akan ditayang di sini. Jadi, kami mengharapkan sokongan daripada anda semua untuk muat turun mobile apps ini dan sertai membership APHD Channel sebagai tanda sokongan kepada kami.